Yang mana insya-Allah pada malam ni saya akan bacakan satu hadis, yang mana hadis ni merupakan khutbah baginda Nabi SAW pada hari terakhir di bulan Sya'ban, ketika mana telah terlihatnya anak bulan Ramadan. Saya nampak munasabahnya untuk kita bicarakan perihal perkara tersebut. Daripada kitab asal kita, sebenarnya kita membincangkan tentang khususiat Nabi SAW. Cuma kita tak larilah daripada kalam Nabi SAW. Cumanya lebih kepada persediaan kita untuk masuk bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kull rasul wa ma'mul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya muliakan tuan imam kita, para AJK, para asatiza, tuan-tuan guru, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. InsyaAllah pada malam ini kita akan bicarakan satu tajuk, iaitulah persediaan untuk kita ni masuk ke dalam bulan Ramadan. Yang mana insya-Allah pada malam ni saya akan bacakan satu hadis, yang mana hadis ni merupakan khutbah baginda Nabi SAW pada hari terakhir di bulan Sya'ban, ketika mana telah terlihatnya anak bulan Ramadan. Saya nampak munasabahnya untuk kita bicarakan perihal perkara tersebut. Daripada kitab asal kita, sebenarnya kita membincangkan tentang khususiat Nabi SAW. Cuma kita tak larilah daripada kalam Nabi SAW. Cumanya lebih kepada persediaan kita untuk masuk bulan Ramadan. Kenapa? Kerana sangat rugi dan sayanglah tuan-tuan kalau Ramadan kita pada tahun ini sama saja macam Ramadan kita yang lepas. Kalau orang bekerja, dia nak naik gaji, dia nak naik pangkat, ada increment, kan? Ada insentif, ada bonus. Maka begitu jugalah sepatutnya kita dalam ibadah makin bertambah baik. Sangat rugilah tuan-tuan kalau puasa kita tahun ini sama macam puasa kita 20 tahun lepas, sama macam puasa kita 30 tahun lepas, sama macam puasa kita ketika kita kanak-kanak. Allahu Akbar. Sangat rugi, sayang. Seperti mana kita dalam kehidupan dunia kita nak ada improvement, sepatutnya di dalam kehidupan akhirat kita juga sepatutnya ada improvement. Maka bagaimana nak improve urusan akhirat kita? Sama saja macam nak improve urusan dunia, iaitu dengan ilmu. Seperti mana kita dalam kerja, kita pergi training untuk naik pangkat, kita ada training yang kita kena jalani, kita kena tempuhi, kita kena pergi course dan sebagainya. Maka begitulah juga dalam ilmu agama ni, dalam kita hendak mentaati Allah, perlu tambah ilmu kita. Baik, jadi hari ini insya-Allah tuan-tuan kita nak dengar sedikit daripada kalam baginda Nabi SAW, yang mana ini ialah sabdaan baginda ketika mana nak masuk bulan Ramadan. Ada beberapa amalan ataupun kelebihan yang Nabi bagi, yang Nabi sebutkan, yang mana kita nak cuba huraikan pada malam ini supaya kita sama-sama boleh amalkan Ramadan kali ini. Kalau belum diamal lah. Kalau belum pernah diamal, maka Ramadan kali ini biar kita ada amal. Tak dapat semua, satu pun jadilah tuan-tuan. Boleh? Baik. Jadi kata Nabi SAW, hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ibn Khuzaimah dan juga Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab mereka. Dalam kitab hadis mereka, baginda Nabi SAW bersabda, Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, innahu qad adhallakum syahrun mubarak, sesungguhnya telah kelihatan, telah datang bayangan bulan yang penuh keberkatan, iaitu bulan Ramadan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr,
Padanya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan yang kita semua tahu, malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni bila tuan-tuan? Perbahasan setiap tahun. Setiap tahun dibahaskan bila Lailatul Qadar. Paling tidak ada 7 pendapat ulama atau 8 pendapat ulama tentang bilakah Lailatul Qadar. Kata Al-Imam Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu, menantu Nabi, sepupu Nabi dan juga sahabat Nabi, Khalifah Ar-Rashidin yang keempat. Beliau mengatakan malam Lailatul Qadar ialah pada malam 19 Ramadan. Menurut Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang mana mazhab kita, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi terdiri daripada fiqh Ibnu Mas'ud. Beliau ni salah seorang daripada mufti di zaman Nabi lagi. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dia kata apa? Dia kata Lailatul Qadar ini pada malam 17 Ramadan. Kenapa? Kerana dalam Quran Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala berfirman bahawasanya Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar. Maka kita tahu nuzul Quran itu 17 Ramadan. Maka sebab itu kata Sayyidina Ibnu Mas'ud, dia kata Lailatul Qadar itu pada 17 Ramadan. Ada ulama yang kata, contohnya Imam Hasan Al-Basri mengatakan Lailatul Qadar ini pada 11 hingga 20 Ramadan. Maksudnya 10 malam yang kedua. Kita jarang dengar lah pendapat ni. Biasa yang kita dengar 10 malam terakhir kan, 10 malam terakhir dan malam-malam ganjil. Tapi ada pendapat ulama, paling tidak ada 3 lah, pendapat Sayyidina Ali, pendapat Ibnu Mas'ud dan Imam Hasan Al-Basri. Ni semua tokoh-tokoh ulama dalam dunia Islam. Menurut pendapat Imam Sayyidina Anas bin Malik. Siapa Sayyidina Anas bin Malik? Ini khadam Nabi SAW. Sejak Nabi sampai Madinah, mak dia hantar dia kat rumah Nabi. Mak dia kata, ya Rasulullah, jadikanlah anak saya ni khadam Tuan. Okay? Dia jadi khadam Nabi selama 10 tahun sampai Nabi wafat. Dari umur dia 10 tahun sampai umur 20 tahun duduk rumah Nabi SAW. Jadi kata Sayyidina Anas bin Malik, bila Lailatul Qadar ini pada malam pertama bulan Ramadan. Malam satu tu lagi ialah malam Lailatul Qadar. Dan adalah pendapat-pendapat lain. Mazhab Maliki kata malam ke-27, Imam Syafi'i kata malam ke-21 atau malam 23. Imam Ghazali kata berubah-ubah malam tersebut. Ada yang kata fix, ada yang kata berubah. Baik. Kenapa saya sebut pendapat-pendapat ni semua tuan-tuan? Nak bagi tahu bahawasanya setiap malam daripada malam-malam bulan Ramadan ni ada potensi untuk jadi malam Lailatul Qadar. Maka jangan sia-siakan. Walaupun masih 10 malam yang pertama ataupun baru 10 malam yang kedua. Okay? Tetap kita ni teruskan dengan amal kita, istiqamah dengan amal kita. Walaupun ia pendapat yang masyhur, pendapat yang kuat, pendapat yang rajih, dan berdasarkan hadis-hadis menunjukkan bahawasanya Nabi SAW lebih kuat beribadah pada 10 malam terakhir, terutamanya malam-malam ganjil. Tetapi itu kita tak nafikan, kita pun buatlah macam tu. Cuma jangan kita lupakan juga malam-malam yang lain. Sebab ada kemungkinan boleh jadi itu juga ialah malam Lailatul Qadar. Baik, khalas. Jadi poin dia apa tuan-tuan? Daripada malam pertama tu kita semangatlah. Cuma insya-Allah malam pertama tu saya yakin orang Melayu kita ni masya-Allah kan meriah. Malam pertama insya-Allah masjid penuh. Sampai ke atas kan boleh jadi penuh. Dia malam mula belah-belah tu dah mula hilang orang kan. Malam 20 lagi hilang kan. Patutnya malam 20 tu makin semangat. Tapi malam 20 tu makin kurang. Rugilah. Okey, rugi, masya-Allah. Baik, tak apa. Kemudian dia kata faradallahu siyamah, kata Nabi SAW, Allah Taala telah memfardukan puasa pada bulan ini. Wa ja'ala qiyama lailihi tatawwu'an, dan menjadikan qiyamul lail pada bulan ini sebagai satu amalan sunat. Qiyamul lail ni maksudnya apa? Iaitulah solat sunat tarawih. Dia boleh jadi kita panggil solat sunat qiyamul lail boleh, solat sunat tarawih, dua-dua boleh. Niat mana-mana pun sah. Okey, maka solat sunat tarawih ni kata para ulama tidak ada kecuali di dalam bulan Ramadan. Maka tuan-tuan janganlah kita sia-siakan peluang yang ada. Rugi. Sebab apa? Solat tarawih kan. Solat tarawih. Dan kalau boleh solat 20 rakaat tuan-tuan. Masjid kita buat 20 20. Biasanya masjid 20 kan. Tuan-tuan jangan balik lah tuan-tuan, jangan balik. Sebab apa? Sebab kalau balik tuan-tuan tak terus tidur pun. Betul tak?
payahlah orang terus balik tidur. Biasanya apa? Kita pergi jalan-jalan dulu, pergi cari aiskrim McD dulu. Kan. Kita pergi apa? Balik rumah tengok TV dulu, Netflix dulu, Morel dulu, lepak kedai mamak dulu. Jadi akhirnya masa yang kita buang-buangkan itu sama saja dengan masa yang kita sebenarnya boleh dapat pahala solat tarawih. Kan, pahala iktikaf kat masjid. Rugilah tuan-tuan. Kecuali memang tuan-tuan penat sangat, memang balik tu terus tidur. Then okeylah, kita faham. Tapi rugi tuan-tuan. Saya rasa 30 tahun yang lepas, 40 tahun yang lepas tak pernah pun ada surau masjid yang buat 8 kan. Tak ada. Ya, betul. Tuan-tuan pengalaman yang dah umur lebih 40 50 kan. 50 60 tahun lepas ada surau masjid yang buat 8 rakaat. Susah nak jumpa lah. Saya rasa sama ada tak ada ataupun sangat minimum lah. Kebanyakan pun buat 20. Even kat kampung-kampung pun orang buat 20 kan, 20. Jadi why not buat 20? Sebab apa? Tak ada di luar Ramadan. Itu cerita dia. Kalau ada luar Ramadan macam witir, ada luar Ramadan juga kan, okey lah, kita kata kita nak buat sikit-sikit je. Tapi tarawih ni tak ada luar Ramadan, dia rugilah, rugi. Allah Ta'ala nak bagi pahala. Sebab apa? Siapa yang solat tarawih imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan juga mengharapkan redha Allah, Allah Ta'ala kata apa? Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Kan? Siapa yang solat tarawih. Jadi kita nak dapat fadilat ni tuan-tuan. Kita nak dapat fadilat. Jadi jangan tinggal. Kalau penat sangat pun, dah tak larat sangat, solatlah sekurang-kurang tarawih. Paling tidak solat juga. Berapa sekurang-kurang tarawih? 2 rakaat. Itu paling minimum lah. Maksudnya kita ni, ialah mungkin sebahagian daripada kita kerjanya kerja berat, buruh kan, kerja kasar, penat dah kan. Kita buka-buka puasa tu terus nak tidur je kan. Solat maghrib terus nak tidur je. Tak larat dah. Mungkin. Jadi Allahumma salli ala sayyidina, tapi kita kata paling tidak solatlah walaupun 2 rakaat. Kita dah bangun tengah malam tu solat isyak, solat sekali lah solat tarawih 2 rakaat. Jadilah paling tidak ada juga solat tu. Sebab apa? Benda ni tak ada di luar Ramadan. Kalau terlupa juga, dah tak larat sangat, dah terlepas dah, tak apa, qada pagi esok. Solat tarawih boleh diqadakan. Okey, solat tarawih boleh diqadakan, tak ada masalah. Baik, khalas. Kemudian dia kata, Nabi SAW bersabda, faman tatawwa'a fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda fariidatan fi ma siwa wa man adda fihi fariidatan kana kaman adda 70 fariidah. Baik, tuan-tuan, Nabi kata apa? Nabi kata siapa yang mengerjakan satu amalan sunat, maka dia akan dapat pahala mengerjakan amalan fardu di selain Ramadan. Dan siapa buat satu amalan fardu, maka dia akan dapat pahala 70 kali ganda amalan fardu di selain Ramadan. Baik, tuan-tuan, kelebihan ni kita dah dengar lama dah, betul tak? Daripada kita kecil, setiap tahun mungkin kita akan dengar kelebihan yang sama. Yelah, kita Ramadan yang sama kan, takkan tiba-tiba hadis lain pula, tiba-tiba hadis baru turun pula kan. Tak, hadis yang sama jugalah. Cumanya tuan-tuan, siapa yang pernah amal hadis ni? Tu persoalan ni. Siapa yang pernah cuba nak dapatkan juga apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala? Sebab kita faham benda yang wajib ni tak banyak tuan-tuan. Apa sebab dia? Allah Ta'ala kata, Nabi kata apa? Siapa yang buat benda wajib dapat 70 kali ganda. Masalahnya benda wajib ni tak banyak. Ada berapa je benda wajib? Solat fardu, betul? Puasa, bayar zakat. Hak tu je lah. Kalau tuan-tuan bekerja cari nafkah, okey, cari nafkah. Okay. Yang lain semuanya sunat. Iktikaf sunat, baca Quran sunat, sedekah sunat, betul tak? Semua tu sunat. Solat sunat, nama pun sunat juga. Baik, jadi banyak-banyak amalan ni kita tak nak bahawasanya kita dapat satu je, rugi. Kita ni bulan Ramadan ni kita kena tamak tuan-tuan. Kita kena tamak untuk dapatkan kelebihan yang Allah Ta'ala nak bagi. Kita ni kena haloba, kita ni kena bersungguh-sungguh, kita nak ambil semua, tak nak sikit-sikit. Kalau boleh semua amalan kita semuanya dapat 70 kali ganda. Allah Ta'ala nak bagi ni bulan Ramadan je ni kan? Ada sebulan je, 29 hari je, ataupun 30 hari je, yang lain tak dapat 70 kali ganda ni, tak dapat. Jadi janganlah kita dapat satu je, rugi. Kita nak biar dapat 70 kali ganda. Macam mana nak buat? Ini soalannya. Sebab kita dengar dah tiap-tiap tahun dah ni, tapi macam mana kita nak dapatkan fadilat ni? Pernah tak kita fikir? Kan?
Saya dapatlah kan satu je, sebab semua sunat kan. Yang wajib ni tak banyak sangat. Jadi macam mana kita nak buat bagi kita dapat juga pahala 70 kali ganda pada semua apa yang kita buat? Macam mana tuan-tuan? Caranya mudah saja. Caranya ialah jadikan yang sunat itu wajib. Jadikan yang sunat itu wajib. Timbullah pula soalan, macam mana nak jadikan wajib benda sunat ni? Betul? Macam mana nak jadikan wajib? Mudah saja, kita dah biasa buat dah tuan-tuan. Cuma kita tak perasan. Apa dia? Kita bernazar. Bernazar. Bila kita nazar, maka amalan sunat akan jadi wajib. Jadi contohnya macam ni, tuan-tuan nak masuk masjid. Tuan-tuan sebelum masuk pintu masjid tu, tuan-tuan berhenti dulu. Okey? Berhenti dulu. Nazar dulu. Ya Allah, aku bernazar nak iktikaf dalam masjid ini selama mana aku berada dalam masjid ini. Selama mana aku berada dalam masjid ini. Masuk masjid, niat. Sahaja aku iktikaf fardu ataupun sahaja aku iktikaf nazar. Maka tuan-tuan duduk walaupun 2 minit, tiba-tiba bini panggil, bang, saya nak bersalin dah ni. Okey. Kita pun keluar. Dapat pahala berapa tuan-tuan? 70 kali ganda amalan fardu berbanding orang yang dia tak niat macam tu, dia duduk 2 jam, pahala dia dapat 1 fardu je. Rugi tak? Rugi. Takkan sama amalan fardu dengan amalan sunat, takkan sama. Jadi walaupun amountnya sikit, contoh sedekah sunat kan, tuan-tuan pun tengok kat kocek kan, dompet tengok ada RM1 kan, contohlah ada RM1. Niat, ya Allah aku bernazar nak sedekah RM1 ni. Jumpa tabung, ya Allah ini sedekah nazar aku. Masuk. Dapat berapa tuan-tuan? 70 kali ganda amalan fardu. Walaupun nilainya RM1, tapi sebab dia fardu dapat 70 kali ganda. Berbanding orang mungkin sedekah RM1,000, sedekah RM500, tapi dia tak tahu benda ni. Dapatlah satu amalan fardu. Tapi dia kan sedekah banyak. Tak, memanglah dari sudut banyak mungkin pahala banyak, tapi dari sudut afdal tak mungkin melebihi 70 kali ganda amalan fardu. Sunat dengan fardu tak mungkin sama. Okey. Jadi macam itulah semua yang tuan-tuan nak buat. Nak baca Quran, nazar dulu, ya Allah aku bernazar nak baca Quran hari ni. Kita baca satu ayat pun dah kita baca Quran lah. Dapat pahala berapa? 70 kali ganda amalan fardu. Nampak tak tuan-tuan? Ni Allah Ta'ala pemurah ni kan? Allah Ta'ala sangat-sangat nak bagi kita pahala. Jadi rebutlah. Janganlah tak rebut. Okey? Rugi. Betul? Rugi. Allah Ta'ala nak bagi, tiba-tiba kita buat macam kita ni dah banyak sangat pahala kan, tak nak ambil. Rugilah. Sebab tu ni para ulama kita ajar. Cumanya ialah benda ni jarang orang ajar kan. Saya pun kita dapat pun daripada ulama daripada Madinah kan, Habib Muhammad Amin, dia yang ajar ni daripada para ulama lah, para habaib, mereka yang ajar benda ni. So dia ni ahli ilmu dan amal. Ilmu amal. Jadi ilmu-ilmu macam ni memang payah nak dapat kan. Ilmu-ilmu macam ni payah nak dapat. Wallahi tuan-tuan, saya selama ngaji kat pondok pun tak dapat juga benda ni. Bila pergi dekat ni baru dapat kan? Bila mengaji dengan para habaib ni, masya-Allah, dia ajar kita macam tu. So macam tu cara nak amal dia. So apa saja yang kita buat tuan-tuan, nazarkan, dia akan jadi wajib. Bila wajib, maka kita dapat pahala tu. Cuma nazar tu bagi elok sikit lah. Maksudnya janganlah nazar, aku bernazar nak iktikaf sebulan dalam masjid, memang tak boleh keluar lah tuan-tuan. Janganlah macam tu kan. Nazar kadar yang kita boleh buat lah. Macam tadi, selama mana kita berada dalam ni, kita nazar lah. Bila kita keluar, dah selesai nazar kita tu kan. Walaupun 2 saat, walaupun 3 saat, walaupun seminit, dah dapat dah kan. Dah selesai dah nazar kita tu. Begitu. Jadi umumkan nazar tu lah, jangan spesifikkan dia. Yang tu kena belajar lain lah. Baik. Khalas, boleh faham tuan-tuan? Jadi itu cara. Jangan sia-siakan Ramadan kali ni. Biar semua amal kita dapat 70 kali ganda. Okey? Baik. Kemudian dia kata fahuwa syahrus sabr was sabru sawabuhul jannah. Dan bulan ni ialah bulan kesabaran. Saya pun lupa. Tuan-tuan, bila kita sebut tentang masalah tadi, kita cerita pasal niat kan? Kita ni, kata para ulama, ada beberapa sebab yang boleh menyebabkan kita ni banyak dapat pahala kan? Banyak dapat fadilah. Pertama ialah sebab tempat. Contoh di tanah haram Mekah
beramal dekat tanah haram Mekah, dapatlah 100,000 kali ganda kan. Satu amal Allah Ta'ala gandakan 100,000. Di Masjid Nabawi 1,000, di Masjid Aqsa 500. Okey. Jadi ada tempat yang mana dia ada keberkatan. Ada keberkatan tu datang dengan sebab masa. Malam Jumaat, hari Arafah, hari bulan Ramadan, kan? Malam nisfu Sya'ban baru lepas, malam-malam raya Aidilfitri, malam raya Adha. Ini malam-malam yang Allah Ta'ala beri rahmat. Okey, so kita kejar juga malam-malam. Tetapi pahala kita juga boleh bertambah dan berganda dengan apa? Dengan niat. Okey, satu tadi dengan sebab masa tadi Ramadan lah kita cerita tadi kan. Tapi juga kita boleh banyak pahala kita tuan-tuan dengan apa? Dengan memperbanyakkan niat. Sebab baginda Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kita dapat apa yang kita niatkan. Jadi sebab itu ada seorang ulama di Hadramaut di Yaman, Habib Sa'ad kan, Habib Muhammad bin Alawi Al-Idrus rahimahullah ta'ala, dah wafat dah. Habib Sa'ad ni dia ada satu kitab tu, nama dia Kitab An-Niyat. Kitab cerita pasal apa? Pasal niat tu. Saya tak pasti sama ada maulid di sini ke atau maulid di mana, tapi 12 tahun yang lepas ada kitab tu dicetak oleh Hak kan, Hawi Al-Khairat tu kan, oleh Habib Ami Abdul Rahman kan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kitab tu bagus. Dalam tu diceritakan kepada kita tentang niat-niat yang kita boleh niatkan. Contoh kan, niat belajar kan. Dalam tu diajar ada 16 niat untuk ketika mana belajar. Orang nak nikah pun biar ada niat, ada 23 niat nikah kan. Kita nikah sebab apa? Sebab nak mentaati perintah Allah, nak jaga diri supaya membanyakkan umat Nabi dan sebagainya lah. Ada 23 niat. Niat baca Quran, niat berjalan pergi masjid, niat keluar rumah, niat masuk rumah kan. Niat ketika mana ketika mana kita pakai niat pakai tasbih kan. Niat pakai jubah, niat pakai serban. Okey. Hatta benda-benda yang kita kata benda harian pun. Contoh macam apa? Contoh macam niat pakai baju baru. Ada niat. Jadi menyebabkan apa? Semua amalan kita menjadi apa? Menjadi berpahala. Maksudnya semua perbuatan kita jadi ibadah. Kan? Semua amal kita jadi ibadah. Dalam kitab tu disebut niat minum kopi, minum teh. Jadi kan mungkin kita Ramadan ni kita nak bagi segar mata kan, nak tarawih. Kita minum kopi. Jadi minum kopi tu biar niat. Kan? Kita niat, maka minum kopi tu pun dapat pahala. Okey. Jadi macam sebab apa? Sebab kita faham bahawasanya seluruh amalan kita ini, seluruh kehidupan kita ni ialah untuk beribadah kepada Allah. Kan? Allah Ta'ala kata, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Bukanlah maksud daripada ayat tu untuk semua orang duduk masjid 24 jam, tak. Tetapi maksud daripada itu ialah apa? Seluruh kehidupan dia ialah untuk memperhambakan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak jadikan sesuatu benda yang adat jadi ibadah? Maka kata para ulama, dengan niat. Apa beza kita mandi tiap-tiap hari dengan kita mandi wajib ataupun mandi hari Jumaat? Apa beza? Bezanya niat. Mandinya sama, air yang sama ke tiba-tiba mandi wajib pakai hand sanitizer? Tak ada kan? Kita pakai air juga, sabun yang sama juga. Tetapi bezanya apa? Yang tu kita niat, yang mandi biasa ni kita tak niat. Jadi mandi biasa ni tak ada pahala, mandi sunat tu ada pahala, mandi wajib tu ada pahala. Maka biarlah mandi kita setiap hari pun dapat pahala juga. Kita nak datang masjid kan, kita ada congregation, maksudnya kita ada perhimpunan, ada jamaah, maka niat kan. Setiap ada jemaah, kalau kita tengok dalam mandi-mandi sunat ni, sunat mandi ni semua bila ada perhimpunan. Ketika hari Arafah kan, ketika mana di Mina, ketika nak melontar, ketika mana nak masuk Mekah, ketika nak masuk Madinah kan, semua tu sebab apa? Sebab ada perhimpunan. Ketika nak pergi solat raya kan, mandi hari raya, nak pergi solat Jumaat, semua tu ialah menunjukkan bila ada perhimpunan adanya mandi. So kita tiap-tiap hari pun kita nak berhimpun dengan orang juga kan, kita nak keluar, nak jumpa orang supaya orang tak terganggu dengan bau badan kita kan. Jadi niat dengan niat yang baik, maka dapat pahala tuan-tuan. Sebab tu saya sangat suggest orang beli kitab tu lah. Kitab tu kat Shopee ada jual. Carilah tuan-tuan, saya tak jual lah. Pandai lah cari kat Shopee. Nama kitab tu Kitab Niat. Kat Shopee ada. Saya tengok hari tu kat Shopee ada. Jadi ketika tu kita boleh nak buat apa? Contoh macam Ramadan ni kan,
nak puasa Ramadan. Habib Abu Bakar Adni dia ajar apa? Niat puasa. Kan? Dia ajar niat puasa. Kat belakang kitab saya ni dia sebut mana? Niat-niat yang baik ketika puasa. Selain daripada kita niat itulah nawaitu sauma qadin tu, kan? Naik niat lain. Nawaina ma nawahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam was salafus salih min ali baitil kiram was sahabatil a'lam wa nawaina al-qiyama bihaqqi siyam ala wajhi alladhi yurdil malik al-allam. Kan, kami berniat seperti mana yang diniatkan oleh Nabi SAW ketika mana Nabi puasa. Wassalafus salih, dan orang-orang salafus salih daripada ahli baitil kiram dan sahabah al-a'lam, yang mana mereka niat seperti mana niat-niat mereka ketika mana mereka berpuasa. Wa nawaina, dan kami juga berniat al-qiyam bihaqqis siyam, kami mendirikan hak-hak puasa ala wajhi alladhi yurdil malikil alam, di atas jalan yang mana Allah Ta'ala redha. Kan? Wa nawaina al-muhafazati ala al-qiyam, dan kami niat untuk menjaga menjaga qiyam kami, kan, qiyamul lail. Wa hifzul jawarih anil ma'asi wal atham, kami niat untuk jaga anggota badan kami daripada segala dosa dan kesalahan. Wa nawaina tilawatul Quran, kami niat dalam puasa ni kami nak baca Quran. Wa kathratiz zikri was salati wassalam ala sayyidil anam, dan juga memperbanyakkan zikir dan juga berselawat dan mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nawaina tajannubal ghibah, dan kami berniat untuk menjauhi ghibah, mengumpat, wan namimah, mengadu domba, wal kadhib, menipu, wa asbabil haram, dan sebab-sebab yang haram. Wa nawaina kasratus sadaqah, dan kami niat untuk banyakkan bersedekah di bulan Ramadan. Wal muwasatu aramil wal fuqara wal aitam, dan untuk kami saling memberi kepada fuqara dan orang-orang yang anak yatim. Wa nawaina kamal al-iltizam bi adabil Islam, dan kami berniat untuk menyempurnakan sempurnanya iltizam pegangan kami dengan adab-adab Islam. Dia wassalati fil jamaah, dan solat berjemaah fi awqatiha bintizam. Ini semua benda yang kita buat, betul. Tapi bila kita niat dapat pahala. Kalau kita tak sempat buat pun dapat pahala juga sebab kita dah niat. Nampak tak? Jadi ini para ulama kita, para habaib ni memang dia ajar masalah niat ni daripada kecil. Daripada anak tu kecil, macam kita ajar Iqra' ke budak-budak, dia ajar bab niat tu. Sebab ni benda penting, asas kepada pahala nak banyak atau banyak ni niat. Saya habiskan dengan satu kisah masalah ni. Imam Ahmad bin Hanbal satu hari dia buka pintu. Kan? Dia buka pintu. Ada orang datang rumah dia. Jadi dia suruh anak dia buka pintu. Jadi anak dia pun bukalah pintu. Bila anak dia buka pintu, sambut tetamu dan juga layanlah tetamu semua dan sebagainya. Tetamu balik, dia pun tanya anak dia. Imam Ahmad, kan? Imam Ahmad bin Hanbal. Ulama besar dalam dalam dunia Islam lah. Kan? Pengarang musnad. Jadi Imam Ahmad tanya anak dia, wahai anakku, ketika mana kamu buka pintu tadi, apa yang kamu niat? Buka pintu je. Kan? Buka pintu tu apa kamu niat? Sebab Habib Sa'ad dalam kita ada ketika mana kita balik rumah, ada niat nak masuk rumah tu, ada niat. Niat nak bermesra dengan ahli rumah, nak erat silaturahim dengan ahli rumah, nak bantu orang rumah, semua tu dapat pahala. Kan? Jadi Imam Ahmad dia tanya, bila kamu buka pintu tu kamu niat apa? Oh, saya niat nak sambut tetamu lah. Macam biasalah, kan, sambut tetamu. Maka apa kata Imam Ahmad? Imam Ahmad kata, kalaulah aku buka pintu tu, aku akan niat dengan 40 jenis niat. Kalau aku buka pintu tu, aku akan niat dengan apa? 40 jenis niat. Mungkin tak buat semua, kan? Mungkin tak buat semua. Tetapi kita dah niat, dapat pahala tak? Saya dapat pahala. Benda simple, tapi dengan niat kita dapat pahala. Sebab tu kata Imam Haddad, kan, ada amalan yang besar tapi jadi kecil pahala dia sebab niat. Dan ada amalan yang kecil jadi besar sebab apa? Sebab niat. Jadi perbanyakkan niat, besarkan niat kita ketika kita buat apa saja, tuan-tuan, insya-Allah. Kan, banyak pahala. Sebab itu menunjukkan apa? Kita sentiasa jadikan seluruh kehidupan kita ni ialah untuk akhirat. Walaupun nampak dunia, kita makan, nampak dunia, tapi dengan niat saya nak makan ni supaya saya ada kekuatan untuk meneruskan hidup dan juga untuk kekuatan untuk saya boleh jalankan ibadah. Saya minum ni hilangkan dahaga supaya saya boleh baca Quran, saya boleh terus berzikir. Saya bersama dengan isteri ni supaya saya tak terjebak dengan zina, saya boleh jaga hati saya, bersihkan jiwa saya. Kan? Walaupun nampak bersama, memang nampak nafsunya, tetapi dapat pahala. Kan? Sahabat tanya, ya Rasulullah, bersama isteri pun kira sedekah agak-agak, ya? Kalau awak berzina kan dapat dosa, takkan bersama isteri terdapat pahala pula? Kan? Ini konsep, kan? Jadi niat dengan niat-niat yang baik. Sebab tu Sayyidina Umar dia kata apa? Tak benar dia mendatangi isteri dia kecuali dengan niat bahawasanya lahir daripada perhubungan itu anak yang soleh. Jadi ada pasang niat tu dapat pahala. Okey.
Walaupun pada benda yang kita nampak paling duniawi lah, kan? Paling duniawi lah, kan? Bersama ni benda duniawi lah, tetapi benda tu Allah Ta'ala kira sebagai ibadah. Boleh tuan-tuan? Dengan apa? Dengan niat. Khalas. Fahuwa syahrus sabr was-sabru thawabuhul jannah. Dan puasa ni bulan melatih kesabaran, dan sabar ialah pahalanya apa? Ganjarannya ialah syurga. Jadi tuan-tuan banyakkan sabar. Ialah kita lapar-lapar ni memang rasa nak marah. Betul tak? Lapar-lapar ni kan, tiba-tiba orang potong lane kan, oh memang rasa nak horn. Okey, tengah beratur nak beli murtabak, orang potong queue. Oh, ini memang nak mengamuk ni, kan? Dah lah lapar, panas pula kan, dah beratur panjang pula, kan? Jadi kita nak marah ke kita nak syurga, tuan-tuan? Dia salah lah. Dia memang dia salah pun. Okey, tapi di sudut kita ni yang tengah puasa ni, kita nak syurga ke kita nak marah orang? Susah Ustaz nak tak marah ni kan. Memang susah. Kalau senang semua orang dapat syurga, kan? Tapi sebab syurga tu mahal, memang susah lah. Kena mujahadah sikit lah. Okey. Wa huwa syahrul muwasa, dan dia ialah bulan saling memberi. Wa huwa syahrun yuzadu rizqul mu'minin fi, dan dia ialah bulan ditambahnya rezeki orang mukmin padanya. Man fattara sha'iman. Ni kelebihan yang seterusnya. Nabi kata, siapa yang beri orang berbuka puasa makan, kana lahu itqu raqabah, maka dia akan dapat pahala seumpama membebaskan hamba, wa maghfiratun lidzunubi, dan dia akan diampunkan dosa-dosa dia. Tuan-tuan, zaman sekarang dah tak ada dah hamba kan untuk kita bebaskan, tapi kelebihan membebaskan hamba ni besar. Dalam hadis Nabi kata, siapa yang membebaskan hamba, Allah Ta'ala akan bebaskan diri dia dari api neraka. Tangan dengan tangan, kemaluan dengan kemaluan. Maksudnya kalau tangan kita ni ada dosa yang menyebabkan boleh kena api neraka, Allah Ta'ala bebaskan tangan kita sebab kita dah bebaskan hamba tu. Kalau kemaluan kita tu ada dosa yang boleh menyebabkan masuk neraka, maka dengan sebab kita bebaskan hamba, Allah Ta'ala bebaskan kemaluan kita daripada api neraka. Jadi ni zaman sekarang dah tak ada hamba. Yalah, walaupun sebenarnya perhambaan secara maknawi ni ada lagi kan di dalam dunia ni kan, orang diperhambakan dalam certain industri kan, kita tak perlu sebut lah benda kontroversi kan. Cuma ialah nak kata untuk kita beramal dengan hadis ni dah zaman sekarang dah tak ada, payah kan. Jadi macam mana nak dapat? Dengan bagi orang berbuka puasa makan. Mungkin timbul persoalan dari sebahagian kita, ya Ustaz, saya ni nak buka puasa pun payah kan, macam mana saya nak support orang lain pula nak buka puasa? Jadi soalan yang sama, sahabat-sahabat tanya, qila ya Rasulullah, ditanya oleh sebahagian sahabat, wahai Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru sha'im, bukan semua di kalangan kami mampu untuk memberi orang yang berpuasa berbuka. Kami nak berbuka pun bayar kan, takkan kami nak tolong orang berbuka, tapi kami pun nak dapat jugalah pahala ni. Maksudnya macam tu. Jadi Nabi kata apa? Qala yu'tillah hadzal sawab, Allah Ta'ala akan bagi pahala ni, man fattara sha'iman ala madqatil laban aw tamrah aw syarbati ma. Allah Ta'ala akan bagi pahala tadi tu kepada orang yang bagi orang berbuka walaupun dengan seteguk susu, atau dengan sebiji kurma, atau dengan seteguk air kosong kan. Seteguk susu je, kalau jual, tak ada orang jual seteguk susu tuan-tuan kan, orang jual satu botol kan, ataupun satu botol kecil lah ya, satu kotak kan. Ataupun sebiji kurma, kita pergi ke kedai kurma, bang saya nak beli sebiji kurma boleh tak? Allah sedih sangat kan, ambil lah kan, buat berbuka ya, ambil lah, ambil lah 2-3 biji pun tak apalah kan, tak ada orang jual, paling kurang pun 100 gram kan. Jadi tak luar pun satu sebiji tu kan. Okey lah, sebiji kurma pun mahal, saya ni sebiji kurma pun potong separuh kan, bagi dengan isteri. Teruk banget. Okey, jadi kita kata apa, seteguk air kosong lah, seteguk air kosong. Okey, pun dapat. Ni Allah Ta'ala nak bagi fadilat ni. Jadi tuan-tuan cuba kejar lah. Walaupun mungkin kita tak mampu lah nak sponsor satu lot ke, contoh mungkin masjid ada jenis pakai lot kan. Saya tengok banyak masjid surau sekarang pakai lot, satu lot 100, satu lot 200 kan. Bila sebahagian orang mungkin tak mampu nak ambil satu lot ni kan. Okey, dia mampu RM10 je, tak apalah kan, buat apa yang dia boleh buat dengan RM10 tersebut. Okey, tapi Nabi kata wa man asba'a shaiman, tapi siapa yang bagi orang yang berbuka puasa tu makan sampai kenyang, maka pahala dia apa?
kana lahu maghfiratan lidzunubi. Dia akan diampunkan dosa dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa saqahu Allah min haudi syarbatan la yadhma'u hatta yadkhulal jannah. Dia akan hilang, Allah Taala akan beri kepada dia minum daripada telaga Nabi SAW. Yang mana minum daripada telaga Nabi tidak akan dahaga selama-lamanya sampai dah masuk syurga. Saat dah masuk syurga pun tak akan dahaga dah. Sebab apa? Dah hilang dahaga dengan minum air daripada telaga Nabi. Dalam syurga tu minum hanya untuk mengambil nikmat saja, bukan untuk hilangkan dahaga. Ni pahala dia. Dan Nabi kata wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'a. Tuan-tuan, kita ni mungkin tak larat nak buat banyak pahala, tak larat nak buat banyak amal, tapi dengan sebab kita bagi orang yang berbuka ni makan sampai kenyang, maka semua amal-amal dia, pahala-pahala yang dia kumpul ketika mana dia puasa tu, kita akan dapat juga tanpa mengurangi pahala dia. Okey. Jadi kalau kita bagi makan untuk wali kan, untuk guru ke, ulama ke, kan, ahli Quran ke, yang tiap-tiap hari baca Quran, khatam Quran tiap-tiap hari, Masya Allah kan, pahala banyak ni kan, pahala banyak ni. Paling tidak pun kita bagilah makan tuan-tuan kat jiran kita ke, family kita ke, kan, itu insya-Allah dapat juga, insya-Allah dapat juga. Okey, pahala ni. Kemudian Nabi kata, saya ada berapa minit ke? 2 minit. Okey. Kemudian Nabi SAW kata apa? Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan ni awalnya ialah rahmat, pertengahannya ialah pengampunan, dan akhirnya ialah pelepasan dari api neraka. Kata para masyayikh, dia kata apa? Sangat malanglah orang yang mana dia masuk dalam bulan Ramadan dan keluar daripada bulan Ramadan hal keadaan dia masih lagi belum diampun dosa oleh Allah, dan dia tak terlepas daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzubillahi min dzalik. Kan, rugi tuan-tuan, sangat-sangat celaka dan malanglah orang yang macam tu. Sebab apa? Ni bulan yang Allah Ta'ala sangat-sangat luas rahmat dia, kan, sangat-sangat mengampunkan dan nak lepaskan orang daripada api neraka. Tiba-tiba kita tak lepas lagi. Wa'iyyazubillah, wa'iyyazubillah. Jadi sebab tu tuan-tuan, cuba buat yang sebaik mungkin lah. Walaupun kita dapat seketika saja daripada pandangan rahmat Allah Ta'ala, itu sudah cukup untuk menghapuskan semua dosa kita. Jadi cuba cari waktu-waktu yang afdal ni kan, untuk minta pengampunan Allah sebelum berbuka, ketika waktu sahur tu kan. Cuba ambil masa untuk kita tawajuh kan, meminta sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala, doa sungguh-sungguh, moga Allah Ta'ala lepaskan kita dari neraka. Doa yang Nabi ajar, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, tu jadikan wirid kita, baca sentiasa dari awal Ramadan sampai habis Ramadan, sentiasa baca itu. Kalau selain daripada zikir-zikir yang lain lah, tapi yang tu jadikan wirid kita, tuan-tuan, jadikan wirid. Dan terakhir Nabi kata apa? Wa man khaffafa an mamlukihi fi a'taqahu Allah minna. Siapa yang ada pekerja, ada hamba, ada pembantu, dan dia ringankan kerja pembantu dia, maka Allah Ta'ala akan bebaskan dia daripada api neraka. Ni bagi orang yang ada company dan sebagainya kan. Kalau kita nak dapat pahala dibebaskan apa daripada neraka ni, ringankan kerja pekerja kita. Maksudnya kalau kerja 8 jam biasa, Ramadan ni jadikan 7 jam atau 6 jam kan, ringankan. Kita nak dapat fadilah ni, dilepaskan dari api neraka Allah kan, dilepaskan daripada api neraka Allah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesuai dah, habis dah, nasib sempat habis. Jadi itu saja tuan-tuan, yang baik itu datang Allah, kurang itu datang dari kemandi saya sendiri. Saya minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah semoga kita semua diterima oleh Allah masuk dalam bulan Ramadan dan diberi kekuatan untuk kita beramal. Doakan saya doakan juga tuan-tuan, semoga kita semua mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa ala sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.